Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Buletin Awani dan kita mulakan Buletin Awani jam ini dengan liputan banjir terkini yang masih lagi terjadi di beberapa negeri di selatan Malaysia. Di Sarawak, jumlah mangsa banjir setakat tengah hari ini masih kekal pada lebih 1,000 orang. Dan bukan itu saja, terdapat juga kejadian tanah runtuh ekoran keadaan cuaca hujan berterusan sejak Khamis lepas. Wartawan Awani Borneo, Nuzuluddin Abdul Razak ada perincian yang terkini dari Sarawak. Nuzul, silakan apa yang terkini? Baiklah, terima kasih Luqman. Kalau melihat kepada situasi semasa daripada 23 hari bulan sehingga hari ini 25 Disember 2022, keadaan banjir meningkat daripada awal bulan tersebut sehingga kali ini mencapai angka 1,300 lebih mangsa dilebih daripada sehingga ditempatkan di 16 pusat pemindahan sementara PPS. Bagaimanapun hari ini alhamdulillah 4 PPS telah ditutup, maka ada penurunan sedikit daripada jumlah mangsa. Bagaimanapun kebanyakan mangsa ini tidak lagi dibenarkan untuk kembali ke kediaman masing-masing walaupun majoriti kawasan yang terkena banjir ini ataupun mengalami situasi banjir ini keadaan airnya sudah surut dan kering kerana dalam tempoh beberapa hari ini dan tempoh hari ini sahaja daripada pagi sehingga ke tempoh ini tidak ada hujan berterusan ataupun hujan lebat melanda bahagian Kuching kerana kebanyakan kesemua kawasan dilanda banjir ini terletak di kawasan selatan Kuching melibatkan bahagian Kuching, Semerahan, bahagian terletak di wilayah selatan Sarawak sebenarnya, bahagian Kuching, Semerahan, Serian dan Betong. Dan hari ini pagi tadi saya sempat sebenarnya mengunjungi salah satu PPS, satu-satunya PPS yang menempatkan mangsa tanah runtuh. Kesemua mereka di sana ada lebih daripada 50 orang daripada 7 keluarga, dan apabila tiba di sana keadaan rumah itu sangat teruk sebenarnya. Kalau kita dapat saksikan visual yang telah saya hantar tadi, runtuh rumah itu keseluruhannya hampir 90% tidak boleh lagi didiami, tidak selamat kerana kalau melihat kawasan Koran Mawang itu sendiri di bahagian bawah itu kebanyakan rumah berada di atas bukit. Kita fokus juga kepada keadaan banjir berada di kawasan hilir, tetapi apa yang berlaku di sana adalah masyarakat mula risau kerana kalau hujan berterusan berlaku maka akan meningkatkan risiko tanah runtuh. Kerana tadi sahaja apabila tanah runtuh itu berlaku, alhamdulillah penduduk ketika itu kejadian berlaku pada siang hari, maka ke kawasan rumah itu melibatkan lebih daripada 57 orang penduduk tidak berada di rumah berkenaan dan berjaya menyelamatkan diri pada waktu kejadian, dan kebanyakan mereka pada waktu itu telah turun bekerja. Tapi apabila saya bertemu dengan masyarakat itu, mereka menyatakan kerisauan mungkin akan berlaku lagi pergerakan tanah jika keadaan hujan berterusan. Tetapi kita melihat kepada keadaan cuaca semasa kerana Jabatan Meteorologi Malaysia (MET) Malaysia juga menjangkakan hujan berterusan bukan di bahagian Kuching tetapi di bahagian wilayah utara Sarawak, di bahagian Miri, dan kita menerima maklumat semasa daripada Jabatan Pertahanan Awam JPAM dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat melalui pesanan WhatsApp. Mereka mengemas kini setiap daripada 1 ke 2 jam keadaan semasa dan juga keadaan peningkatan air paras laut kerana majoriti kawasan yang menerima bencana banjir ini terletak hampir daripada 5 ke 10 meter sahaja daripada laut, dan sebagai contoh Sungai Berdaun di bau juga. Dan sekarang ini saya berada di Kampung Batu Kitang. Kalau kebiasaannya hujung tahun saja paras dada saya inilah paras air antara sungai ini sehingga ke Kampung Batu Kitang. Tetapi hari ini saya berdiri di sini belum lagi paras air setinggi itu. Maksudnya masih lagi terkawal. Bagaimanapun petugas keselamatan yang berada di pusat PPS yang kesemua 16 PPS itu masih lagi menunggu pemantauan terkini. 24 jam ditetapkan oleh pihak berkuasa khususnya di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak untuk memastikan adakah penduduk-penduduk ini dibenarkan balik atau tidak, seperti di Kampung Jugan. Di 4 lagi PPS itu mereka dibenarkan balik kerana keadaan sudah selamat, air sudah kering sepenuhnya, dan juga melihat kepada keadaan cuaca juga tenang, tidak ada hujan berterusan di bahagian Kuching. Ini mungkin akan memudahkan pergerakan mereka, dan pastinya pasca banjir itu yang kita akan lihat bagaimana proses membantu masyarakat itu untuk mengemas rumah mereka, melakukan kerja-kerja pembersihan yang juga melibatkan beberapa juga badan NGO yang terlibat, Luqman.